صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة إيمانا وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Masya-Allah. Sebelum kita mulakan majlis, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sedekahkan juga Fatihah kepada pengarang ataupun pengumpul hadis-hadis yang pimpin oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi ashabi wa azwaji wa ahli baiti al-mutahhirin Sayyidina Fatimah Zahra Hasan wa Husain Ali Murtada wa jami'i sadatina Abi Ba'di وإلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله حبيب محمد بن عبد الله الهداب، أن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis yang ke-6 daripada huruf ba. بين كل آذانين صلاة لمن شاء بين كل أذانين صلاة لمن شاء. Hadis رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-6 ini membicarakan tentang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dua azan itu lakukanlah berapa banyak pun salat yang ingin kamu lakukan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membicarakan tentang antara dua azan. Persoalannya sekarang, apakah itu dua azan? Yang kita tahu dua azan ni solat Jumaat. Betul? Jadi mana ada lagi solat, mana ada lagi dua azan? Di sini Nabi SAW nak memberitahu bahawa maksud daripada dua azan adalah azan dan juga iqamah. Jadi lakukanlah berapa banyak pun solat yang ingin kamu lakukan, kecuali di dalam solat ataupun baina azanaini subh, antara azan dan iqamah subuh itu hanya ada 2 rakaat sahaja. Hanya ada 2 rakaat qabliyah subuh sahaja. Kemudian sunnah juga ketika itu untuk kamu tidur sebentar. Tapi dekat masjid tak berapa elok lah. Tapi di sunnah di situ untuk kita baring sebentar, kemudian menunaikan salat subuh. Baik. Jadi maksud daripada Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi ulang 2 kali. Nabi kata baina kulli adhanaini salatun lima sya. Baina kulli adhanaini salatun liman sya. Baik. Dalam hadis yang lain Nabi ulang di antara 2 azan, dan di antara 2 azan salat bagi siapa yang menginginkan. Liman sya.
Baik, Nabi SAW telah mengajarkan untuk menunaikan salat di antara dua azan, yaitu azan dan iqamah. Di sini Nabi SAW dalam musafirnya sembahyangnya lain, di luar musafirnya sembahyangnya lain, ketika Nabi berada di Madinah sembahyangnya lain. Jadi para ulama mereka ni telah ambil daripada hadis ni, ambil daripada hadis ni, ambil daripada hadis ni, digabungkan, maka diletakkan bahawa ada sembahyang rawatib yang mana Nabi SAW ketika musafir ataupun ketika Nabi SAW ada di Madinatul Munawwarah, Nabi tidak pernah tinggal. Manakala ada juga salat yang mana Nabi SAW ketika di Madinah Nabi lakukan, tetapi setelah Nabi musafir, Nabi pergi ke Mekah, Nabi pergi berperang, Nabi tidak melakukan salat sunat tersebut. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, salat sunat rawatib ini diletakkan dalam dua kategori. Yang pertama, muakkad, iaitu musafir Nabi lakukan, tidak musafir pun Nabi lakukan. Dan yang kedua adalah sembahyang sunat rawatib biasa, tidak ada muakkad. Maksudnya apa? Ada kala Nabi SAW lakukan, ada kalanya Nabi SAW tinggalkan. Baik, apa dia rawatib muakkad? Iaitu Nabi SAW lakukan, tidak sama ada musafir, sama ada Nabi SAW di Madinatul Munawwarah. Yang pertama, Nabi SAW akan menunaikan salat 2 rakaat subuh sebelum salat subuh. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, raka'atan qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis rawahul Bukhari. Baik, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkenaan dengan zuhur, qabla zuhur. Dalam hadis pendek ni kita ada satu. Nabi SAW menyebutkan tentang kebaikan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, bahawa orang itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama 12 tahun. Pahala orang yang berpuasa, pahala orang yang menunaikan salat dan sebagainya. 4 rakaat sebelum zuhur. Baik, 2 rakaat adalah muakkad. 2 rakaat adalah muakkad, iaitu Nabi tak pernah tinggal. 2 rakaat lagi kadang-kadang Nabi tinggal, kadang-kadang Nabi lakukan. Baik, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat selepas maghrib. Sebelum maghrib ada sembahyang 2 rakaat juga? Ada. Tetapi jarang Nabi SAW lakukan. Tetapi dalam hadis disebut, kami lihat ada di antara para sahabat yang sembahyang selepas daripada azan maghrib duduk di belakang tiang 2 rakaat. Ini dalam hadis disebutkan berkenaan dengan para sahabat yang sembahyang curi dia sembahyang 2 rakaat
sebelum salat maghrib. Kemudian 2 rakaat selepas isyak. Ini dia antara sembahyang yang muakkad. Manakala yang tidak muakkad, 4 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 6 rakaat 2 rakaat juga, tapi kalau ada dalam riwayat yang 6 rakaat selepas maghrib, kemudian 4 rakaat selepas isyak. Sebelum isyak 2 rakaat, selepas isyak 4 rakaat. Jadi inilah dia antara sembahyang yang muakkad dan tidak muakkad. Baik. Jadi pilih, kata Nabi SAW, liman sya', bagi mereka yang inginkan salat, silakan. Bagi orang yang tidak menginginkan salat, silakan. Ini bukan satu kemestian. Akan tetapi Nabi sallallahu ataupun Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salatus sunnah ini, rawatib, yang berkaitan dengan sembahyang fardu. Ianya sebenarnya adalah untuk menampung kekurangan yang ada pada sembahyang fardu. Maka sembahyang sunat itu menampung ataupun menampal kekurangan ataupun kebocoran yang ada pada salatul fardu. Apa yang ada dalam kebocoran dalam salatul fardu? Kurangnya khusyuk, tak tahu dalam rakaat berapa, fikiran sudah sampai ke USA. Begitulah. Ini antara kekurangan yang mana ditampal oleh salatul rawatib. Salat rawatib juga ini adalah salah satu daripada salat yang boleh qada. Salat rawatib adalah sembahyang yang boleh qada. Maksudnya bagaimana? Contohlah, saya biasa sembahyang qabliyah subuh. Hari itu bangun-bangun pukul 7.30 pagi contoh. Baik, subuh saya qada tak? Subuh saya qada betul? Baik. Habis saya punya qabliyah subuh itu macam mana? Qabliyah subuh pun boleh qada. Baik, sebab apa? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa sesungguhnya sembahyang sunnah yang mempunyai ataupun yang terikat padanya waktu, salat sunat tersebut boleh diqada. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya seperti salat sunat duha. Duha adalah salat sunat yang berkaitan dengan waktu. Waktunya adalah waktu duha, selepas daripada isyraq sampailah sebelum sebelumnya tergelincirnya matahari. Maka itu semua waktu isyraq. Jadi sekira mana terlupa, tertinggal, tertidur, tidak salat duha, boleh tak qada? Boleh. Al-Imam Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa sekira mana, ini salah satu daripada keajaiban Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia menceritakan bahawa sekira mana seseorang yang mana kebiasaan amalan malamnya sembahyang tahajud, sembahyang taubah, sembahyang hajat, sembahyang tasbih, sembahyang ada zikirnya, apa sebagainya. Satu malam dia tertidur sehingga tertinggal kesemua amalannya.
boleh tak orang itu mengqadhakannya? Kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, boleh qadhakannya sampai sebelum isyraq. Sampai sebelum isyraq itu adalah waktu untuk qadha segala hutang malam tadi yang mana kita terlupa untuk bangun malam dan sebagainya. Dalam mazhab Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa sesungguhnya witir bagi mereka adalah salah satu daripada kewajiban. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa Jibril sentiasa datang jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahu tentang witir, seolah-olah nak dijadikan witir itu salah satu daripada sembahyang yang wajib. Maka mazhab Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu menjadikan witir baginya itu salah satu daripada kewajiban dan tidak sah salat subuh sekira mana tidak salat witir bagi mazhab Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ini antara sedikit daripada perbahasan yang berkaitan dengan baina kulli adhanaini salatun liman syaa. Baik, itu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badi'u bis-salami bari'un minal kibri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendahului memberi salam itu kebiasaannya orang itu akan sepi daripada sifat takabbur. Orang yang mendahului memberi salam akan sepi daripada sifat takabbur. Sifat takabbur ini datang daripada hati yang sudah kotor dan hati yang mengatakan bahawa aku lebih baik daripada si dia. Maka menyebabkan seseorang itu tidak mahu ataupun lambat lidahnya untuk memberi salam, menunggu salam daripada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah telah memberikan satu guideline. Nak tahu seseorang itu ada sifat takabbur ataupun tidak ada sifat takabbur, lihat pada siapakah yang memulakan memberi salam. Di dalam fiqh, di dalam hukum syariat, semua yang wajib adalah yang terlebih afdal. Semua salat yang wajib lebih bagus daripada salat sunat. Puasa wajib lebih bagus daripada puasa sunat. Zakat yang wajib lebih baik daripada sedekah yang sunnah. Begitulah seterusnya yang wajib. Akan tetapi ada beberapa perkara istisnaat ataupun pengecualian yang sunnah lebih baik daripada yang wajib. Contohnya hadis ini, saya memberi salam Assalamualaikum, yang menjawab itu hukum dia adalah apa dia hukum tuan-tuan? Wajib. Saya memberi salam, tuan-tuan wajib menjawab salam, betul? Baik. Apa hukum saya memberi salam? Sunnah, betul? Saya memberi salam sunnah, yang menjawab wajib.
Akan tetapi apabila saya mulakan salam tadi, maka kelebihan memberi salam tadi lebih besar pahalanya daripada menjawab salam. Kenapa? Yang pertama, kalau orang itu mempunyai sifat daripada sifat sakit hati pada seseorang, saya bencilah dengan orang ini, saya bencilah dengan orang ini, apakah orang itu akan memulakan ataupun memberi salam? Tidak. Bahkan Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang kita sebelum ini kita menceritakan tentang apabila kamu itu memutuskan tali persaudaraan, bagaimana cara nak menyambungkan balik? Menyambungkan balik walaupun dengan kalimah salam, itu sudah memadai menyambungkan balik tali persaudaraan. Jadi apabila kalaulah memutuskan itu sambung dengan assalam, orang yang salam itu sepi daripada sifat-sifat kibir, memberi salam itu salah satu daripada nama-nama Allah, maka kelebihan yang orang yang memberi salam adalah lebih tinggi daripada orang yang menjawab salam. Orang yang menjawab salam, dia merasakan dia orang bagi salam, aku wajib jawab dah. Tapi nak memulakan salam ini salah satu daripada perkara yang sangat susah. Bahkan Sayyidina Rasulullah SAW menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, min alamatis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang itu memberi salam kepada orang yang dia kenali dan tidak memberi salam kepada orang yang dia tidak kenali. Ini dia. Ini tanda-tanda hari kiamat. Sebab itu saya perasan tuan-tuan, di Malaysia ni orang yang suka memberi salam adalah Bangladesh. Adalah orang-orang Bangladesh. Kalau kita pergi ke pump station nak isi minyak dan sebagainya, Bangladesh yang duduk dekat, kadang-kadang duduk dekat depan nak tolong isikan minyak dan sebagainya, dia yang Assalamualaikum. Sedangkan kita yang datang, kita tidak memberi salam. Ini kebiasaan lah, saya tengoklah orang-orang Bangladesh. Jadi para hadirin hadirat, selepas kita mengetahui bahawa dengan kita memulakan salam itu kelebihan yang besar, dengan kita memulakan salam itu memberikan satu jaminan daripada Nabi Muhammad SAW bahawa orang yang memberi salam itu tidak ada dalam hatinya sifat kibir, sifat takabbur. Dan dengan memberi salam kepada orang yang kita ketahui dengan orang yang kita tidak kenal, itu menghilangkan kita daripada asbab alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW memberitahu siapakah orang yang sepatutnya memberi salam. Sayyidina Rasul SAW menceritakan bahawa orang yang berdiri dan orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang berdiri, orang yang menaiki kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan,
Begitulah yang seolah-olah yang lebih tinggi memberi salam kepada yang lebih rendah daripada pekerjaan yang dilakukan ataupun perbuatan yang sedang dilaksanakan. Dan untuk lebih lanjut berkenaan dengan assalam, tuan-tuan boleh lihat dalam kitab saya Perihal Salam, telah dicetak oleh Pustaka Nasional dan diedarkan di Haul Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dekat 200 buku surat juga. Baik, itu berkenaan dengan salam. Al-Kibr. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran ketika mana Allah Ta'ala perintah para malaikah untuk hormat kepada Adam. Fasajadu, semuanya tunduk hormat, illa Iblis, kecuali Iblis. Kenapa? Illa Iblis aba wastakbar. Ketika mana Iblis aba ni maksudnya enggan. Ya Iblis, kenapa kau tak nak sujud? Tak nak lah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi tidak memberikan hukuman laknatu alaik, keluarlah engkau daripada syurga. Tak ada, belum lagi. Tetapi apabila Iblis mengatakan ana khairum min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan dia daripada tanah, aku lebih baik daripada dia. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman kepada Iblis. Engkau, anak cucu engkau, kesemuanya, wa alaika la'nati, ke atas kamu laknat. Bukan sebab dia enggan, bukan, tapi apabila dia mengatakan aku lebih baik. Jadi kibir ini adalah salah satu daripada sifat yang menghancurkan kesemua amalan, melenyapkan keseluruhan amalan kita. Iblis merupakan makhluk daripada makhluk Allah yang lebih alim, lebih amal ibadahnya daripada malaikat. Akan tetapi apabila dia merasakan dirinya lebih baik, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan seluruh amal ibadahnya. Maka jadi juga orang yang banyak amal ibadahnya dan merasakan amal ibadahnya itu membuatkan dia lebih baik daripada orang lain, maka ketika itu juga amalannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW menceritakan tentang Al-kibru ridai. Nabi kata sifat takabur adalah kain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memakai kain aku, akan kumasukkan ke dalam neraka aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadisul qudsi. Jadi daripada hadis ini, daripada hadis-hadis yang saya baca tadi, maka jelas kepada kita bahawa sesungguhnya antara sifat yang susah untuk nak ditinggalkan ataupun susah untuk kita nak hilangkan dalam diri kita, antaranya adalah sifat al-kibr.
Sifat takabbur, iaitu sifat yang selalu mengatakan aku lebih baik daripada si dia. Jadi mudah-mudahan di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan dalam diri kita sifat-sifat yang boleh menjerumus kita ke dalam kemarahan Allah, menjerumus kita di dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu hadis yang kedua. Hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8, kata Nabi SAW, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Hadis sahih rawahu Imam Ahmad. Yang tadi al-badi'u bis-salam bari'un min al-kibr rawahu al-Baihaqi. Yang tadi itu hadis rawahu al-Baihaqi. Kata Nabi SAW, apabila ditanya, ya Rasulullah, bakhil tu macam mana ya Rasulullah? Kita fikir bakhil tu orang yang bakhil ni orang yang kedekut, susah nak keluar duit. Yang ni Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Alladhi jama'a malan. Apa dia tuan? Alladhi jama'a malan wa'addadah. Wa'addadah itu adalah bakhil. Orang-orang yang mengumpulkan harta, satu, alladhi jama'a malan wa'addadah, dan orang yang mengira-ngira. Maksudnya apa? Dia nak bagi orang dikira dulu. Itu sifat daripada sifat bakhil. Jadi datang seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia cerita tentang sifat orang begini. Maka Nabi SAW pun mengatakan, al-bakhil, kata Nabi SAW, man zukirtu 'indahu, ada orang sebut nama aku di depannya, falam yusalli 'alaihi, dan orang itu tidak berselawat kepada aku, maka orang itu bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila saya baca sallallahu alaihi wasallam, semua kena jawab. Kalau tak ada, semua tuan-tuan bakhil. Boleh tuan? Okay. Jadi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang sangat senang jika sekira mana disenangkan oleh Allah, dan akan menjadi susah sekira mana disusahkan oleh Allah dengan jalan yang kita ambil. Sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Qurra, dia ni, sahabat ni digelar sebagai pembaca Al-Quran. Siapa nama dia? Ingat siapa? Dia orang yang menjadi imam ketika mana sembahyang tarawih pada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Qurra. Jadi Sayyidina Ubay bin Ka'ab sebelum Islam,
antara orang yang paling dia benci adalah Muhammad. Orang yang paling benci adalah Muhammad. Tapi setelah dia memeluk agama Islam, dia datang jumpa Rasulullah. Hadis dalam Bukhari, ya Rasulullah, aku nak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Berapa banyak aku nak selawat kepadamu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ikut kemampuan kamu. Lagi banyak, lagi bagus. Kalau begitulah ya Rasulullah, aku akan berselawat kepadamu ya Rasulullah separuh daripada masa. Kemudian tambahan besok 2-3 hari datang lagi, aku akan berselawat kepadamu ya Rasulullah 2/3 masaku ya Rasulullah. Selepas 2-3 hari datang lagi, ya Rasulullah, aku akan berselawat kepadamu ya Rasulullah keseluruhan masaku ya Rasulullah. Jadi tuan-tuan, apa yang membuatkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menghabiskan masanya untuk berselawat kepada Rasulullah? Apa yang membuatkan? Yang membuatkan habis masa tadi adalah cinta. Apabila dia cinta kepada seseorang, dia akan habiskan kesemua apa yang ada padanya untuk orang yang dia cintai. Sebab itu kalau kita perasan, Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahawa tidak ada situasi yang paling menggembirakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan seluruh ahli Madinah kecuali ketika mana Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan orang yang paling dia cintai. Ketika itulah seluruh para sahabat yang ada di Madinah, yang ada di luar dan sebagainya merasakan itulah seolah-olah kami ini dah habiskan keseluruhan cinta kami ini untukmu ya Rasulullah. Tidak ada, kami tidak cinta isteri kami, kami tidak cinta anak kami, kami tidak cinta segala-galanya, kami cinta kau ya Rasulullah. Jadi apabila Nabi kata al-mar'u, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya di akhirat, maka ketika itulah para sahabat kata, inilah momen, the best moment. Apabila Nabi kata bersama dengan dia di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada kalangan orang yang ada wirid di dalam selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di Hadramaut tu ada seorang wanita, ada sempat jumpa. Dia ni setiap hari daripada umurnya 40 tahun, ketika anda jumpa tu dah dekat 90 lebih. Daripada umur 40 tahun sampai 90 lebih, setiap hari tidak pernah kurang 15,000 selawat kepada Rasulullah. Setiap hari. Dan Allah Ta'ala muliakan dia tu. Jadi wanita, Allah Ta'ala muliakan. Ada tu guru-guru yang bermimpi dengan Rasulullah. Rasulullah dalam mimpi tu, guru tu kata, ziarahilah cucu aku ini. Sebab orang ini orang yang lidahnya tidak pernah kering dengan
berselawat kepada aku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab apa? Sebab cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dalam jiwa kita cinta yang kuat kepada Rasulullah, dan agar kita dibangkitkan, kita dimahsyarkan, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit sebanyak daripada hadis pendek-pendek yang kita baca, dan mudah-mudahan hadis yang ke-9 insya-Allah kita sambung pada episod yang akan datang. Al-birru husnul khulq. InsyaAllah kita sambung pada episod yang akan datang. Jadi inilah dia 2-3 hadis. Kita baca beberapa hadis, 1, 2, 3 hadis. Di antara setiap azan ada salat kepada siapa yang menginginkan. Orang yang memberikan salam itu, orang yang memulakan salam itu sepi daripada sifat takabur. Dan yang ketiga, adalah orang yang bakhil adalah orang yang apabila disebutkan namaku padanya dia tidak menjawab, adalah orang yang bakhil. Jadi mudah-mudahan kita dapat 3 hadis ini, cubalah kita amalkan, kita sampaikan kepada masyarakat kita, insya-Allah. Tunjukkan kita yang memulakan salam. Baik, kita buka soalan tuan-tuan. Sekiranya mana ada soalan yang ingin diutarakan, silakan. Ustaz, hadis pertama tadi kan? Apa? Hadis yang pertama tadi, kebanyakan solat di antara 2 azan. Maknanya dia memang terhad kat solat rawatib saja ataupun kita boleh buat solat lain? Tak boleh buat solat. Lakukan solat apa saja, tapi solat yang telah ditentukan pada waktu adalah rawatib. Boleh faham? Solat sunat ni, dia ada solat bersebab, dia ada solat berwaktu. Solat bersebab, ada sebab dulu baru solat. Ada solat dan sebab bersamaan. Ada sebab, ada solat dulu baru sebab. Dan solat berwaktu ini tak banyak. Solat berwaktu rawatib, kesemua rawatib. Solat berwaktu witir. Solat berwaktu duha. Solat berwaktu isyraq. Ini berwaktu. Yang selebihnya bersebab. Dan ada solat yang tak ada sebab, tak ada waktu. Apa ni? Solat sunat mutlak. Jadi itu solat sunat. Belum lagi masuk dalam bab lain. Solat-solat sunnah ni semua ni, boleh tak kita kerjakan pada waktu, ataupun kita laksanakan solat sunat ni selepas asar, selepas subuh? Boleh tak? Yang tak boleh 2 je. Solat sunat yang bersebab, tapi sebab dia kemudian. Solat dulu baru sebab. Contoh, istikharah. Istikharah, kamu solat dulu. Mana sebab dia? Sebab dia akhir solat. Salat tahiyatul masjid, kamu sembahyang dulu ke kamu masuk masjid dulu? Kamu masuk masjid dulu baru salat. Artinya sebab dia mendahului salat.
istikharah, kamu solat dulu, baru kamu doa. Jadi solat dulu, baru doa. Jadi sebab kemudian. Yang tak boleh duanya, solat sebab kemudian dan solat mutlak. Yang ini tak boleh dilakukan pada waktu-waktu haram. Selain itu semuanya boleh sembahyang. Lepas sembahyang asar, lepas sembahyang asar nak sembahyang apa, qada ke, nak sembahyang rawatib yang qada ke, boleh? Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh sembahyang dua perkara sahaja: solat sunat yang sebabnya terkemudian dan solat sunat mutlak. Ada lagi tak solat sunat sebabnya terkemudian? Ada. Antaranya ihram. Ihram. Kamu sembahyang dulu ke kamu ihram dulu? Ihram dulu. Lagi? Sembahyang dulu ke ihram dulu? Sembahyang dulu. Tuan-tuan kena faham, bezakan. Kita sampai ke Tanah Ain, contohlah, sampai ke Tanah Ain ataupun Bir Ali ataupun Ja'rana ataupun Hudaybiyah, kita sembahyang sunat ihram dulu, betul? Kemudian kita keluar, masuk dalam bas. Bila sampai kat bas, baru mutawif kata, okey, jom kita niat untuk menunaikan umrah, menunaikan apa sebagainya, betul? Jadi sembahyang dulu ke niat dulu? Sembahyang dulu, baru niat. Jadi ihram adalah sembahyang yang sebabnya terkemudian daripada salat. Pakaian lain, kita pakai pakaian ihram, tapi niat ni bila? Selepas solat. Boleh faham Kita jawab. Ustaz, yang apa solat kemudian dalam waktu Arab tadi ya. Kadang-kadang kalau macam contohlah kita nak musafir selepas waktu asar, apa tak boleh. Kita nak sembahyang sunat musafir. Kadang-kadang selepas asar, mana waktu asar, boleh tak kita solat? Saya nak tanya tuan-tuan, solat sunat musafir ni bila sebenarnya? Musafir dulu baru solat ataupun solat dulu baru musafir? Waktu bila? Musafir dulu baru solat. Jadi sebabnya terdahulu baru solat. Bukannya solat dulu baru musafir. Boleh faham? Lepas sembahyang asar, contoh, lepas sembahyang asar kita nak musafir, keluar rumah dulu, keluar daripada kawasan berupa apa, kawasan sekitar, jumpa masjid mana, nak musafir hari. Ataupun main dalam kereta je. Tak maknanya kita sembahyang kat rumah solat apa? Bukan. Dah keluar baru sembahyang. Tapi kalau sekira mana kamu nak buat sebelum musafir, kamu tak boleh buat lepas asar. Sebab kamu belum musafir lagi, kamu dah sembahyang. Dan sembahyang tadi sudah jadi sebab yang terkemudian. Maka tidak boleh dilakukan dalam waktu selepas solat asar. Tak boleh. Boleh faham? Kalau kamu musafir dulu, boleh.
ada soalan lain? Oh, banyak soalan. Silakan. Apa dia? Okey. Apa dia? Jarang kita buat. Jadinya tak, soalan dia apa? Kan mula-mula tadi kan saya dah beritahu ada solat rawatib muakkadah. Solat apa maksud muakkadah? Nabi ketika Nabi di Madinah Nabi buat, Nabi musafir pun Nabi buat. Dan Nabi musafir, Nabi pun jamaah juga. Nabi tetap lakukan. Boleh faham? Jadi lakukan, tak ada masalah. Kumpulkan kesemuanya selepas, ataupun kumpulkan semuanya dah habis sembahyang zuhur asar, buat lepas asar, gabungkan semua. Memberi salam kepada orang perempuan boleh bagi yang tua kepada yang muda, yang muda kepada yang muda tak boleh. Yang muda kepada yang tua boleh, yang muda kepada yang muda tak boleh. Lagi kalau mendatangkan syahwat, haram. Dan salam itu berbeza dengan musafahah. Salam Assalamualaikum, kalimah itu. Musafahah hukum lain pula. Menjawab salam itu hukum dia wajib. Tetapi permasalahannya datang timbul permasalahan pula. Permasalahan keadaan wanita tadi dengan kita, itu berbeza. Boleh faham tuan Baik, saya cukuplah kita setakat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkihna wa fakkih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutb unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وارزقنا كل حلال دائما واخذ اتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب وصابيه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.